Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video kali ini berkaitan dengan matematik tingkatan 2 KSSM. Cikgu nak sambung subtopik masih lagi bab yang sama, iaitu bab yang ke-12 tingkatan 2. tingkatan 2 no. Bab yang ke-12, cikgu nak sambung subtopik 12.1.3 sehingga 12.1.6. Okey, baik. Itu yang kita akan sentuh pada sesi PDPR hari inilah. Okey, baik. Mula-mula cikgu nak terangkan dulu isi kandungan yang ada dalam buku teks ni, penerangan dia. Okay, dan selepas pada video penerangan ni kita akan pergi pengukuhan di bahagian buku modul aktiviti mesra digital lah. Okay, baik. Jadi kita bagi faham teori dulu, lepas tu kita pergi kepada praktikal. Baik. 12.1.3 mengorganisasikan data bagi jadual kekerapan data terkumpul. Okay, yang pertama kita pergi jadual kekerapan bagi data terkumpul. Okay. Cikgu nak pergi kepada contoh, contoh 15 terus senang tanpa melengahkan masa lagi. Okey, contoh 15 muka surat 257 tu. Set data menunjukkan markah ujian matematik bagi 30 orang murid tingkatan 2 Zuhal dalam peperiksaan pertengahan tahun. Organisasikan data tersebut dalam jadual kekerapan mengikut kelas yang diberi. Okey, dalam petak kuning ni dia punya data markah lah untuk 30 orang pelajar. Okey, data ni dia tak tersusun lah, dia berselerak macam tu. Jadi kita kena pastikan markah tu mengikut selang markah masing-masing. Okey, 0 hingga 19, 20 hingga 39, 40 hingga 59, 60 hingga 79 dan 80 hingga 99. Jadi penyelesaiannya kita menggunakan kaedah gundalan ni. Gundalan ni macam mana? Okey, baik. Katakan dekat sini kita kira yang markah 0 hingga 19 ni kita cari-cari, kita tanda tu ada 3. Jadi gundalan dia kalau 3 macam ni lah, 3. Okey. Okey, kalau markah 20 hingga 39 kita cari-cari ada 6 macam ni lah. Okey, dia cara gundalan tu macam ni. Okey. 1, 2, 3, 4. Manakala yang kelima tu dia tarik macam tu. Okey, kalau seterusnya ni ada lagi 6, 7, 8, 9, 10. Dia tarik. Ini konsep macam mana kita nak buat gundalan. Contoh macam ni. Yang ni maksudnya 5 ni 6. Yang ni 10, 11. Yang ni 5, 6. Yang ni 4. Macam itulah. Gundalan ni sebenarnya perwakilan kepada kekerapan ni. Okey, nampak kat sini. Okey. Jadi inilah dia punya data kekerapan yang diperoleh daripada data markah tersebut. Okey. Jadi dari segi contoh 15 ni, markah itu telah diklasifikasikan kepada 5 bahagian yang mempunyai selang kelas yang sama. Okey. Harap fahamlah contoh 15 ni, contoh asas dia berkaitan dengan kata jadual kekerapan bagi data terkumpul menggunakan kaedah gundalan. Okey, baik. Seterusnya muka surat 258, contoh 16. Okey. Lebih kurang sama konsep dia. Sylvia menemu ramah 20 orang kawan-kawannya tentang masa mereka bangun daripada tidur pada waktu pagi semasa cuti sekolah yang lepas. Dapatan daripada temu ramah itu adalah seperti di sebelah. Ini dapatan data lah. Masa bangun pagi, okey. Organisasikan data masa AM itu dalam jadual kekerapan mengikut kelas berikut. Pun sama, dia guna kaedah gundalan juga. Jadi,
Soalan dia kat sini, daripada jadual kekerapan tersebut, nyatakan bilangan murid yang bangun pada pukul 6 pagi hingga 6.29 pagi. B. Perihalkan tentang jumlah kekerapan tertinggi dan terendah masa murid bangun daripada tidur. Jadi kita tengok penyelesaian dia kat situ. Okey, mula-mula kita lengkapkan dulu dia punya jadual yang diberikan ni. Kaedah gundalan. Okey, macam cikgu cerita pada contoh 15 tadi. Okey, dia cari dekat data tu ada berapa? Ada 2. Jadi gundalan tu 2, ni 2. Kalau dia cari 5,5 hingga 5,59 ada 4. Gundalan dia macam tu 4. Yang ni 5, yang ni 8, yang ni 1. Jadi lengkaplah jadual tu. Daripada jadual itulah kita boleh jawab soalan tu. Bilangan murid yang bangun pukul 6 pagi hingga 6.29 tu 5 orang murid. Okey, tu saja. Okey, B ni daripada jadual kekerapan itu, okey, didapati murid paling ramai bangun pukul berapa? 6.30 hingga 6.59. Iaitu berapa orang? 8 orang. Yang paling sikit, yang terendah hanya seorang saja murid yang bangun pada pukul 7 hingga 7.29 pagi. Selesai untuk contoh 16. Okey. Seterusnya kita masuk kepada subtopik 12.1.4 tu. Okey. Standard pembelajarannya menentukan kelas mod dan min bagi suatu set data terkumpul. Okey, tengok contoh 17. Hasil kajian tentang wang saku mingguan dalam RM yang dibawa oleh 30 orang murid Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Damai ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, ini data dia. Okey, untuk 30 orang murid berapa ringgit dia bawa tu setiap hari. Okey. Jadi dengan data yang ada ni, okey, pertama soalan dia lengkapkan jadual taburan kekerapan di bawah. Sama saja konsep dia, gunakan kaedah gundalan tu. Okay, kita tandakan, cari dia punya nilai tu mengikut kelas masing-masing. RM1 hingga RM10 berapa orang. Okay, RM11 hingga RM20 berapa orang. Setiap tu kita cari berapa orang, guna kaedah gundalan macam ni. Okay, bila dah dapat gundalan, kita boleh tahulah kekerapan masing-masing. Okay, dan daripada kekerapan ni yang paling tinggi itulah yang orang kata kekerapan tertinggi, dan orang kata selang kelas yang mana yang mempunyai kekerapan tertinggi itu kita panggil kelas mod. Okay, jadi kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi ialah kelas 21 hingga RM30 tu. Okay, selesai. Setelah data itu diorganisasikan, kita akan mengetahui kelas mod daripada nilai kekerapan yang paling tinggi dalam contoh di atas. Kekerapan tertinggi ialah 8 dan kelasnya ialah 21 hingga 30. Maka kelas 21 hingga 30 dikenali sebagai kelas mod. Macam cikgu bagi tahu tadi lah. Okey, itu dia penerangan dia. Selesai. Okey, contoh 18. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah bagi ujian kecerdasan bagi 30 orang murid. Kena pasti kelas mod. Okey, untuk jadual kekerapan macam ni, sama juga konsep dia. Kita tengok yang mana kekerapan paling tinggi. Yang kekerapan paling tinggi dekat sini adalah 9. Jadi, kelas mod dia adalah 60 hingga 64 ni lah. Okey, itu saja. Selesai. Okey, muka surat 260 pula, sambung lagi. Yang tadi kelas mod. Yang ni kita masuk kepada min pula. Okey, baik. Min bagi suatu set data terkumpul. Untuk mendapatkan min bagi suatu set data terkumpul, titik tengah bagi setiap selang kelas perlu ditentukan terlebih dahulu. Okey, baik. Cara nak tentukan titik tengah. Tengok contoh. Nak bagi faham. Jadual kekerapan di bawah merekodkan bilangan surat khabar yang dijual oleh kedai yang berlainan dalam satu minggu. Hitung titik tengah bagi setiap kelas. Okey, bilangan surat khabar ni nah, ini dia punya selang kelas. Okey, ni bilangan kedai ni kekerapan lah. Jadi macam mana kita nak tahu dia punya titik tengah? Okey, bilangan surat khabar kita tulis balik dalam jadual ni sama aja. Titik tengah ni rumus je ni. Belah kanan ni tips. Titik tengah sama dengan had bawah tambah had atas bagi 2. Tengok kat sini contoh. Okey, had bawah dia 70, had atas dia 74. Jadi dia nak kira titik tengah, 70 tambah 74 bahagi 2 dapat 72. Sama juga dengan set kata selang kelas kedua ni, 75 tambah 79 bahagi 2 dapat 77.
Okey, selang kelas yang ketiga 80 tambah 84 bahagi 2 dapat 80. 84 bagi 2 dapat 82. Okey, 85 tambah 89 bahagi 2 dapat 87. Itu saja cara dia nak kira titik tengah. Senang sangat-sangat. Okey, daripada titik tengah yang diperoleh, hitung min dengan rumus berikut. Okey. Sekarang ni dengan menggunakan titik tengah tu, kita nak kira min pula. Okey, min rumus dia hasil tambah kekerapan darat titik tengah. Maksudnya yang ni, setiap kekerapan setiap kelas ni darabkan dengan setiap titik tengah masing-masing. Lepas tu bahagi dengan jumlah kekerapan semua. Okey, nanti kita tengok contoh kalau tak berapa nak nampak lagi. Okey, pergi kepada contoh 20. Kita nak bagi nampak. Macam mana kita nak kira min. Mula-mula kita kira titik tengah, lepas tu kita kira min. Okey. Jadual di bawah merekodkan tinggi 30 batang anak pokok yang dicerak oleh Umeshwari dalam satu eksperimen sains. Hitung min bagi tinggi anak pokok itu. Okey, ni jadual dia bagi tinggi pokok tu dalam dia bagi selang kelas tu ada 6 kelas kat situ, kekerapan masing-masing. Itu macam biasa soalan dia bagi. Okey, daripada jadual tu kena tambahkan dia punya ruang untuk kita kira titik tengah. Okey, titik tengah tadi dah ajar dah. Okey, setiap kelas ni had bawah tambah had atas bahagi 2, betul? Okey, 5 tambah 9 bahagi 2 dapat 7. 10 tambah 14 bahagi 2 dapat 12. 15 tambah 19 bahagi 2 dapat 17. 20 tambah 24 bahagi 2 22. 25 tambah 29 bahagi 2 27. 30 tambah 34 bahagi 2 32. Macam tu. Tekan kalkulator tu dapat. Kekerapan sama, kita ambil je daripada soalan tu, jadual tu. Okey. Baik. Dan seterusnya untuk nak kira min, okey. Yang tadi kita dah kira titik tengah. Okey, yang seterusnya ni kita tambah ruang untuk kita nak kira kekerapan darab titik tengah untuk setiap kelas. Okey, tengok kat sini. 4 darab 7 dapat 28. 5 darab 12 dapat 60. 4 darab 17 dapat 68. 8 darab 22 okey dapat 176. 7 darab 27 dapat 189. 2 darab 32 dapat 64. Okey, selepas itu kita tambahkan semua ni. Kalau F ni jumlah F tu adalah berapa? Jumlah kekerapan semua sekali 30 lah, 30 batang pokok tadi kan. Okey, dan yang ni pun kita jumlahkan hasil darab setiap FX ni. Okey, kekerapan darab titik tengah ni kita jumlahkan semua di bawah ni. Jadi nak kira min barulah kita masuk kepada rumus dia tadi. Okey, min sama dengan hasil tambah, maksudnya jumlah ni lah. Hasil tambah kekerapan darab titik tengah. Ini jumlah semua ni. Jumlah FX ni 585 tu yang atas. Bahagi jumlah kekerapan. Maksudnya jumlah kekerapan yang ni lah jumlah F ni 30. Jadi 585 bahagi 30 dapat 19.5. Itu cara dia macam mana kita nak kira min. Okey. Senang sangat-sangat kita kalau kita faham dia punya kata langkah-langkah itu. Okey. Baik, selesai yang tu. Okey, masuk kepada subtopik seterusnya 12.1.5. Pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai. Okey, seperti yang kata kamu dah belajar pada kata sesi PDPR sebelum ni, kita dah belajar pasal mean, median, mode. Okey, 3 perkara ni. Okey, yang tiga-tiga ni nak guna masa bila? Yang mana sesuai kita guna? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang dalam ni kita terus pergi kepada yang ni. Okey, tanpa buang masa kita tengok terus yang tulisan dalam kotak kata warna-warni. Okey, min dipilih sebagai sukatan kecenderungan memusat kerana melibatkan keseluruhan data. Apabila terdapat nilai ekstrim, okey, kita dah sentuh nilai ekstrim pada subtopik sebelum ni. Min tidak dapat memberikan tafsiran tepat tentang data kerana nilai ekstrim itu mempengaruhi min. Nilai ekstrim ni adalah nilai yang sama ada lebih besar, jauh lebih besar atau lebih kecil daripada data-data yang lain. Itu nilai ekstrim. Bila ada nilai ekstrim,
min tidak sesuai digunakan. Okay. Median ialah sukatan kecenderungan memusat yang lebih sesuai digunakan apabila terdapat nilai ekstrim. Okey, bila terdapat nilai ekstrim, min tak sesuai, median sesuai. Okey, nilai ekstrim tidak mempengaruhi median. Median tu nilai tengah-tengah median. Okey, mod paling sesuai digunakan apabila data yang digunakan ialah data kategori. Contohnya, item kegemaran atau item popular. Okey, mari kita tengok contoh untuk kita bagi faham berkaitan dengan 3 perkara ni. Okey, baik. Contoh 21. Okey, ada beberapa situasi dekat situ, ada lebih kurang 7 situasi yang mana yang sesuai kita guna. Okey, baik. Nombor 1. Plot batang dan daun menunjukkan berat guli dalam 10 balang plastik. Okey. Penyelesaian dia, min ialah min kerana tiada nilai ekstrim dalam set data. Kalau tak ada nilai ekstrim, min sesuai digunakan. Okey, yang kedua, piktograf menunjukkan perisa aiskrim yang digemari murid tadika idaman. Okay, ingat tadi, kalau yang kegemaran mesti mod. Okey, mod kerana data ini ialah data kategori dan ingin menunjukkan item kegemaran. Okey, sambung lagi muka surat 263. Nombor 3 pula, situasi ketiga. Graf garis menunjukkan pengeluaran kelapa sawit bagi sebuah kilang dalam tempoh 5 bulan. Okey, yang mana sukatan yang sesuai? Kita guna min. Okey, kerana tiada nilai ekstrim dalam set data. Situasi keempat, jadual menunjukkan masa bagi murid tingkatan 2 melur melayari internet. Okey, dia bagi bilangan jam 1 hingga 7 jam bilangan murid ni. Okey, untuk setiap jam tu. Jadi, sukatan apa paling sesuai? Min kerana tiada nilai ekstrim dalam set data. Okey. Situasi kelima. Plot titik menunjukkan masa bagi 10 orang pemandu yang membuat perjalanan dari Ipoh ke Melaka dengan menaiki kereta. Okey, ni plot. Jadi kat sini kita tengok. Ada tak nilai ekstrim? Ada nilai ekstrim. Jadi min tak sesuai. Jadi yang sesuai apa kalau ada nilai ekstrim? Median. Okey, median kerana terdapat nilai ekstrim dalam set data. Okey, selesai nombor 5. Situasi ke-6, carta pai menunjukkan buah-buahan yang menjadi kegemaran murid di tingkatan 2 gemilang. Nampak? Kegemaran. Kegemaran kita guna mod. Okey, mod kerana data ini ialah data kategori dan ingin menentukan item kegemaran. Situasi terakhir nombor 7, carta palang menunjukkan masa bagi beberapa orang murid mengulang kaji pelajaran dalam sehari. Tengok. Okay, kat sini kita tengok ada nilai ekstrim. Jadi min tak boleh guna min. Jadi yang sesuai guna kalau ada nilai ekstrim, median. Okay, median kerana terdapat nilai ekstrim dalam set data. Okay, itu dia macam mana kita nak tentukan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai mengikut situasi yang diberikan. Okay. Baik. Subtopik seterusnya, muka surat 264. Okey, subtopik 12.1.6, mod, min dan median daripada perwakilan data. Okey. Contoh 22 tu. Okey. Tentukan mod bagi setiap perwakilan data berikut. Okey, mod ni maksudnya yang kekerapan paling tinggi. Maksudnya untuk kes ni, okey, carta palang menunjukkan bilangan pelancong ke Pulau Peranginan. Okey, ada 4 pulau. Okey, dia punya kekerapan kita tengok bilangan pelancong lah paling ramai. Maksudnya paling ramai itulah yang kata mod. Jadi kat sini ada 2, Pulau Langkawi dan Pulau Perhentian. Jadi mod ialah Pulau Perhentian dan Pulau Langkawi. Okey, selesai yang A. Okey, B. Piktograf menunjukkan jenis buah-buahan yang digemari oleh murid tingkatan 2 bestari. Maksudnya semua sama bilangan tu. Pisang, tembikai, durian, mangga sama bilangan. Jadi tiada mod lah, sama. Okey. C. Carta pai menunjukkan pengangkutan yang digunakan oleh murid ke sekolah. Okey, carta pai. Jadi mod kita tengok sudut paling besar lah. Sudut paling besar yang mana? Bas. Jadi mod ialah bas. Okey. D. Jadual menunjukkan peratus keuntungan jualan barangan atas talian dalam satu kajian tahunan. Okey.
keuntungan, buku, perisian komputer, tiket wayang, aksesori wanita, pakej pelancongan. Jadi kat sini kita tengok pelatur paling tinggi keuntungan, aksesori wanita. Jadi mod ialah aksesori wanita. Okey, baik. Selesai, muka surat 264. Okey, seterusnya contoh 23, muka surat 265. Carta palang menunjukkan komisen yang diperoleh sekumpulan pekerja di sebuah restoran dalam seminggu. Okey. A. Hitung min, median dan mod komisen yang diterima oleh pekerja itu dalam seminggu. B. Hitung pecahan pekerja yang menerima komisen yang kurang atau sama dengan 32. Baik. Okey, yang ni kita gunakan rumus min yang kita belajar tadi. Okey, baik. Min ni dia punya kekerapan darab dengan dia punya kata nilai itulah. Nilai yang diberikan tu apa? Ikutlah kalau komisen tu lah ada berapa. Yang ni. Okey, darab dengan kekerapan masing-masing. Maksudnya yang X darab dengan yang Y. Jadi yang komisen tu darab dengan dia punya kekerapan. Jadi contoh kat sini 4 darab 30 tambah 5 darab 31 tambah 9 darab 32 tambah 7 darab 33 tambah 4 darab 34 tambah 1 darab 35. Betul tak yang atas ni? Okey. Okey, bahagi dengan jumlah kekerapan dia. Jumlah kekerapan maksudnya tambah ni 4 tambah 5 tambah 9 tambah 7 tambah 4 tambah 1 bawah. Jadi 9 atas dapat 965, bawah dapat 30. Okey. Dapatlah RM RM32.17 untuk min. Okey, baik. Untuk cari median, okey, kita tengok dia punya kekerapan. Yang ni sebenarnya berkaitan dengan satu topik yang kita belajar sebelum ni. Okey, kalau kekerapan tu atau bilangan data tu berapa tadi? Ada 6. Maksudnya dia punya data ada ni, ada 6 kat sini. Jadi genap, betul tak? Genap kita kena gunakan kata rumus median yang ni. Kita kena ambil purata data yang okey, N tu jumlah kekerapan dia berapa? 30 semua sekali. 30 per 2 dan 30 per 2 tambah 1. Yang ni kena rujuk balik yang kita belajar sebelum ni. Okey, kalau genap kena guna rumus ni. Kalau yang ganjil kena guna rumus ni. Ada. Okey, jadi purata data ke-15 dan 16. Jadi kita kena tentukan purata data ke-15 dan 16. Kita ambil data yang ke-16 tambah dengan data ke-16 bagi 2. Jadi data ke-15 dengan 16 ni dekat mana kedudukan dia? Kalau yang pertama ni, yang 30 ni 4. Yang 31 ni 5. 4 tambah 5 baru 9. Okey, 9. Lepas tu yang ni, yang komisen 32 ni kekerapan dia 9. 9 tambah 9, 18. Jadi, data ke-15 ni berada dekat komisen 32. Okey, 32 data ke-15, data ke-16 pun 32. 32 tambah 32 bagi 2, 32 lah. Okey. Mod senang je kita nak tentukan. Tengok kekerapan paling tinggi, itulah dia komisen tertinggi. Komisen yang mempunyai kekerapan tertinggi adalah RM32. Selesailah min, median, mod. Okey. Median tu kena rujuk balik satu topik sebelum ni. Okey. Kita dah sentuh yang ni. Okey, B, hitung pecahan pekerja yang menerima komisen yang kurang atau sama dengan 32. Jadi kita tengok kat sini. Kekerapan yang kurang atau sama. Maksudnya 4 tambah 5 tambah 9 bahagi dengan jumlah kekerapan 30. Jadi sebenarnya kat sini 4 tambah 5 tambah 9, 18 per 30. Kecilkan pecahan tu dapat 3 per 5. Okey, bahagi dengan 6 lah. 18 bagi 6, 3. 30 bagi 6, 5. Dapat 3 per 5. Selesai. Okey. Seterusnya contoh 24. Okey, yang ni kalau melibatkan penyelesaian masalah, okey, dia bagi nilai X kat situ. Jadual menunjukkan bilangan kesalahan ejaan murid di tingkatan 2 amanah yang dilakukan ketika menulis karangan bahasa Melayu. Okey. Bilangan kesalahan dia 0 hingga 5, bilangan murid untuk setiap kesalahan tu. Okey. Ada dia kekerapan dia lah kat sini. Okey, ada 3 soalan. A tu, jika min bilangan kesalahan ejaan murid itu ialah 2.4, hitung nilai bagi X. Jadi, kita kena guna rumus min. Okey, setiap kekerapan darab dengan dia punya
itulah nilai itulah. Okey, kesalahan kalau kat sini nilai X dia kat sini lah. Kesalahan ejaan tu X, bilangan murid tu F. Okey, maksudnya kekerapan ni untuk bilangan murid, setiap bilangan murid darab dengan bilangan kesalahan ejaan untuk setiap ni. Okey, 4 darab 0 tambah 8 darab 1 tambah S darab 2 tambah 6 darab 3 tambah 5 darab 4 tambah 4 darab 5. Okey, atas tu. Bahagi dengan dia punya jumlah kekerapan bawah ni. 4 tambah 8 tambah X tambah 6 tambah 5 tambah 4. Okey, rumus min tu dia gunakan. Min dia dah bahagi dah 2.4. Jadi yang atas ni kalau kita tambah semua ni kita akan dapat 2X tambah 66 dekat atas. Yang bawah ni kalau kita tambah X tambah 27. Okey. Jadi bila kita kira ni, okey baik. Okey, kita kira yang bawah ni pindah belah kanan, okey, susunan dia ni pindah belah kanan jadi tinggal 2X tambah 66 sama dengan 2.4 darab X tambah 27. Lepas tu kembangkan dia punya kurungan ni 24 darab X, 24X, 2.4 darab 27 jadi dapat 64.8. Okey. Yang X ni 2.4X ni pindah pergi kiri. Okey. Yang nombor pindah pergi kanan. Okey, dapat macam ni 0.4X sama dengan 1.2, X sama dengan 3. Okey, yang ni kena try tulis. Okey, tulis dan kira baru nampak macam mana dapat 3. Okey, ni cikgu terangkan macam tu jelah berkaitan dalam buku teks ni. Okey, soalan B pula, jika median bagi taburan kekerapan ialah 3, hitung nilai yang maksimum bagi X. Okey, jadi dia buat macam ni. Okey, dia susun balik nombor tu ikut kekerapan masing-masing. Kalau 0 ada 4 kali, 11 ada 8 kali. Okey. Sekarang ni 2 ni, okey, nilai X kan, maksudnya kita tak tahu berapa nilai 2 tu. Okey. Maksudnya maksimum tu berapa nilai X. Kekerapan sekarang ni dia kata median dia 3. Okey, kat sini ada 6, 3 tadi kan. Okey, 6, 3 tu. Kat sini. 4 ada 5 kali, 5 ada 4 kali. Jadi, nilai terbesar bagi X jika mediannya di sini. Okey, baik. Tengok sebelah kiri ni 4 tambah 8 tambah X. Yang sebelah kanan 5 tambah 5 tambah 4. Jadi, kat sini 12 tambah X sama dengan 14, X sama dengan 2. Maka nilai terbesar bagi X ialah 2. Okey, nilai maksimum lah bagi X tu ialah 2. Okey, 2 kalilah X ni kat sini. Okey. Okey. Baik, C tu. Jika mod bagi nombor 3 soalan C tu dia tanya. Jika mod bagi kesilapan ejaan yang dilakukan oleh murid ialah 2, tentukan nilai minimum yang mungkin bagi X. Mod ialah 2. Jadi maksudnya mod ni paling tinggilah kekerapan. Okey, maksudnya yang lain tu yang paling tinggi pun kata 8. Jadi modnya mesti lebih pada 8. Jadi minimum untuk nilai X ialah 9 lah. Okey, selesai kat situ. Okey. Okey. Jelaslah kot semua berkaitan dengan subtopik hari ini. Jadi selesai untuk subtopik 12.13 hingga 12.16 yang ada dalam buku teks ini. Jadi itu saja penerangan cikgu untuk kata isi kandungan dalam buku teks ni, dan nanti kita akan sentuh kepada pentaksiran bilik darjah dalam video seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton, kongsikan, semoga bermanfaat. Terima kasih kerana support dan share, like dan subscribe channel cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.